kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk sharing session kita dianjurkan oleh SKEFREE dengan tajuk kita hari ini, Cost Assessment Report using Google Tools Spreadsheet yang akan disampaikan oleh Dr. Musa Muhammad Maukji. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput Dr. Musa untuk meneruskan perkongsian. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Jadi sini semua tak ada foreigner kan? Saya cakap bahasa Melayu je lah ya. Okey, kejap saya sharekan slide. Okey, jadi hari ini adalah seperti yang kita dah maklum tadi, ialah sesi ni lah lebih kepada sharing lah. Sharing pada apa yang biasa saya buat, gunakan Google Sheets dan mungkin beberapa produk Google Tools untuk, dan very spesifik hari ni ialah macam mana kita nak generate cost assessment report ataupun, dan yang lebih atas lagi sikit ialah CASR lah. Okay, dan apa kelebihan dia lah supaya dia dapat memudahkan kita, terutamanya ialah untuk coordinator. Alright, yang ini ialah masa saya develop benda ni dulu, saya buat tu ialah inilah sebab-sebab dia. Tapi ialah more works are spent to collect and process data, marks rather than analyzing. Sebab memang banyak kerja ni untuk coordinator ni. Kena tunggu semua pensyarah hantar markah dekat kita, and then lepas tu kita kena proses lah satu-satu kan, kita kena copy paste semua markah and then kena buat calculation lah. And then satu lagi ialah course coordinator need to wait for all lecturers yang tadi tu to submit their marks and CAR in order to prepare the CASR. Worst, time between all marks submitted and the CAS presentation can be too short. Dan kadang-kadang biasalah semua ada masa exam tu dah hujung-hujung tu, jadi lambat sikit kadang kita nak bagi dekat koordinator tu, jadi koordinator masa pun tak banyak sangat sebelum CASR punya presentation tu, jadi kelam kabut sikit lah. Dua ni lah sebenarnya tujuan utama saya masa dulu, mungkin saya rasa dah 2-3 tahun tu saya buat benda ni lah. Okay, sebelum kita pergi jauh lagi dan saya tunjukkan apa yang pernah saya buat, terutamanya lah untuk subjek DSP lah, SKEL 4223. Siapa yang ajar DSP tu dah biasalah tengok file-file ni. Jadi sebelum kita pergi jauh tu ialah saya nak just untuk pastikan kita tak keliru, tak confuse between tools. Sebab biasa kita ada dua ni, satu ialah Microsoft Office, satu lagi ialah Google Workspace. Dulu Google Workspace ni nama dia ialah G Suite. Okay. Jadi kalau Microsoft, kita yang biasa kita ada tu ialah kita ada Excel. Lepas tu kita ada Microsoft Word, kita ada PowerPoint. Okay, itu ialah sebenarnya itu Microsoft punya produk. Dan untuk cloud dia ada OneDrive. Itu untuk Microsoft. Untuk Google, which is inilah yang saya gunakan. Yang saya gunakan semuanya lah daripada Google. Saya tak gunakan yang Microsoft lah. Jadi kita kena faham dua ni. Jadi jangan keliru lah maksudnya, dan dua ni dia lain. Yang hari ni kita akan pakai ialah Google Sheet dan mungkin Google Slide. Okay. Sebab spreadsheet Microsoft Office adalah Excel, untuk Google yang nama dia Google Sheet. Dan dua ni dia produk yang berbeza. Okay. Itu sebab kita jangan contohnya dalam Microsoft Office, kita pun masukkan dalam kita punya Google Drive. Lepas tu kita buka secara online. Sebenarnya bila kita buka online tu, kita open file tu ialah kita guna Google Sheet. Kalau feature-features yang basic-basic tak ada masalah. Tapi kalau ada feature-features yang a bit advanced,
So nanti mungkin dia tak compatible. So sama juga kalau kita ada Google Sheet ke, Google Slides ataupun Google Docs, kalau kita download, bila kita download tu nanti kita akan open benda Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel. So ada feature-features yang mungkin tak compatible. So kalau yang features yang basic features tak ada masalah lah. Okay, kalau Google Sheet, kalau setakat formula yang simple mungkin tak ada masalah. Tapi kalau ada advance punya formula, mungkin dia tak compatible. Okay, jadi kita kena hati-hati yang tu lah, hati-hati dengan tu sikit. Dan kenapa saya gunakan Google Sheet ni, Google Sheet, Google Slides, ialah sebab collaboration. Sebab collaboration ni ialah sangat mudah. So kita boleh linkkan antara satu file dengan file yang lain tu dengan mudah. Excel boleh juga, boleh buat, tapi yang ni kena ada Office 365 yang ni. So kita kena ada OneDrive, which is tak semudah Google. Okay, itu sebab kita akan gunakan yang ni, Google Sheet. Features, chart and visualization, kalau ikut yang ini, Microsoft dia ada superior features banding dengan yang Google punya. Jauh beza, sebenarnya jauh beza. Tapi sebab kita tak adalah nak pergi terlalu advance, jadi sebenarnya kita gunakan Google Sheet yang very limited features compare to Excel, yang tu dah cukup. So bagi saya dah cukup lah untuk kegunaan yang saya buat tu, dah cukup dah. So kita tak perlu gunakan yang very advanced features yang Excel ada, Microsoft Word ada, yang PowerPoint ada. Okay, easy to use, lebih kurang je, sama je. Excel pun kita dah biasa pakai, Word kita dah biasa pakai, PowerPoint kita dah biasa pakai, so semua ni tak ada masalah. Google Sheet pun kita dah biasa pakai, Google Docs mungkin sebahagian kita biasa pakai. Okay, Google Slide pun mungkin sebahagian kita dah biasa pakai, tapi Google Sheet saya rasa semua orang pernah pakai. Okay, dan dia pun biasa je, sama je macam Excel, dia mudah nak pakai, so tak ada masalah. Okay, so yang saya akan share hari ni ialah dalam masa mungkin 1 jam setengah hari ni, ialah berkaitan dengan yang ini. So inilah Cost Assessment System File and Data Flow yang saya buat lah untuk subjek DSP. Untuk subjek DSP ni saya create file ni, ada 3 file ni, supaya setiap file ni dia connected. Okay, so apa jenis file yang ada? So kita ada satu ialah lecturer file by section. Yang ini kalau kita ada 10 section, saya akan create 10 file yang ini. So setiap section saya akan bagi satu file. So bagi tu maksudnya ialah saya akan create and then saya share. Ya, contohnya semasa ni kita ada, saya dalam DSP ada yang mengajar ialah Prof Said, Dr. Nuraini, Dr. Zaid. Jadi setiap seorang tu saya akan sharekan lah, saya create setiap satu file untuk setiap section and then saya share dekat dia orang. Okay, and then lepas tu dia orang akan isikan lah, dia orang akan isikan markah assignment, markah test, markah exam. Right, lepas tu yang ini semua akan generate automatic lah, PLO dia akan automatic, CAR akan automatic, marks summary akan automatic. Okay, dan sebagai coordinator, so saya kena kumpulkan semua ni. So tapi sebab inilah Google Sheets, everything is online. So because everything is online, so sebenarnya apa yang boleh kita buat ialah kita boleh linkkan file ni masuk kat dalam file coordinator. So itulah satu kelebihan dia lah. Jadi tak perlu tunggu pesyarah hantar file. So iaitu yang paling salah satu features yang paling saya suka lah. Saya tak perlu tunggu pesyarah untuk hantar markah dekat saya. Saya cuma just remind kat dia orang isi file Google Sheet masing-masing. Itu je. So semua data tu akan ditarik secara automatik masuk ke dalam coordinator file. Dalam coordinator file saya ada CASR, okay, yang semua markah akan generate secara automatik. Okay, and then CAR by section, saya akan tarik, yang kat sini kita ada CAR by section kalau ada 10 section. So saya akan ada CAR by section kat dalam file ni, akan tarik secara automatik. Tarik dari sini 10 file, tarik masuk dalam satu file. Okay, and then saya ada buat juga CAR by program. Sebab biasanya dalam satu section tu kalau tak banyak pun sikit nanti dia ada bercampur. Ada yang bercampur SKEL, SKEM. Kadang-kadang yang semestinya ada SKEL ada, SEEL ada, yang tahun 3 ada, yang tahun 4 ada. Jadi yang ni boleh kita asingkan secara automatik lah.
Nanti saya akan tunjukkan lah macam mana kita boleh asingkan ni secara automatik. Jadi tak ada masalah lah kalau dalam satu kelas kita, dalam satu program kita ada 5-6 program pun tak ada masalah. So kita boleh asingkan dia secara automatik. Okey, dan satu lagi yang selalu saya buat ialah sebab nanti as a coordinator saya kena present CASR macam yang dah lepas, minggu ni lah yang baru lepas ni. Kita kena coordinator kena present CASR. So kita ada slide kan. So apa yang saya buat ialah biasanya saya akan link kan coordinator file ni dengan slide. So bila saya dah linkkan dengan slide, jadi semua data tu akan update secara automatik dekat slide. So sekali lagi lah saya tak perlu tunggu pensyarah untuk siap barulah saya boleh mulakan kerja sebagai koordinator lah. Jadi kerja-kerja sebagai koordinator tu boleh parallel dengan pensyarah yang mengajar. So sementara dia orang isi markah, saya pun buat. Okay, ataupun awal semester saya dah buat. So lepas tu tunggu je dia orang masukkan markah and then siaplah semua slide, CSR semua siap. Okey, saya rasa kalau siapa-siapa ada soalan boleh, saya rasa tak ada masalah untuk siapa-siapa nak mencelah lah. Okey, alright. So, okey, sebelum kita pergi satu-satu. Salam Dr. Musa, ni Pei Ling. Ya, Dr. Musa, so kalau untuk yang lecturer punya file, maksudnya format untuk final exam pun kita sudah kena fix awal semester, betul tak? Ya, betul. Itu yang saya selalu buat untuk DSP lah. Okay, thank you. Alright. Sorry ni Musa, yang untuk lab pun sama you did for the lab exactly using this method? Yes, exactly this method. Okay. Kalau untuk lab, lecturer is lecturer lah sebagai macam faci lah ataupun supervisor. Okay. Okay, yang itu yang saya akan tunjukkan yang ni sebab Dr. Shinasir dah tanya tu. Jadi sebelum kita pergi in detail yang ini, jadi saya nak tunjukkan courses lain yang dah gunakan benda ni. So bukan DSP saja yang dah guna. So ada lagi courses lain yang dah guna. Alright, yang ini ialah CMAT punya FYP. Kalau Dr. Hamimah ada kat dalam ni, so hari ni Dr. Hamimah dah guna untuk FYP CMAT. So satu jabatannya lah, maksudnya power belum, com tak ada, dengan ECE tak adalah. So yang ada cuma CMAT. Sebab masa tu Dr. Hamimah datang dekat saya, dia kata dia nak buat. So, jadi apa yang Dr. Amir buat ni, memang supervisor file ni saya rasa hampir 50 pensyarah CMAT. Okay, jadi ada 50, siapa yang CMAT dekat sini semua pernah isi lah. Pernah isi Google Sheet yang Dr. Hamimah buat. Okay. So yang ini yang coordinator file ni yang Dr. Hamimah pegang. Dekat sini Dr. Hamimah pegang. So semua markah ni semua akan masuk dekat coordinator file Dr. Hamimah. Jadi PLO dia, presentation schedule, so semua akan buat secara automatik lah dekat situ. Apa yang Dr. Hamimah buat ialah dia ada dashboard. Dashboard ni dia monitor saja. Dia monitor and then dia remind semua lah untuk isikan markah lah. Dan yang bagusnya ialah supervisor dia always dia sentiasa boleh buka file ni dan check markah student dia. Ya, markah student masing-masing tu boleh check, sentiasa boleh check. Okay. Jadi kalau ada isi markah, dan kita boleh tahulah dapat grade apa. Right? So, sorry, diorang ni, CMAT ni yang FYP form 1, 2, 4 masih isi ke tak perlu isi lagi dah? Dia orang dah tak isi lah, dia orang isi yang ni je, satu file. Oh, I see, okay. Ya, orang diberikan satu file, Google Sheet. Dr. Musa, sorry, saya respon sikit. Untuk makluman semua, memang CMAT kita buat pilot test untuk tengok macam mana apa kekurangan dengan kelebihan lah. InsyaAllah untuk division lain nanti kita akan samalah, kita guna approach yang sama insyaAllah. Ya, insyaAllah lah. Nanti kita tengoklah feedback daripada Dr. Hamimah lah macam mana respon dia. Assalamualaikum, Dr. Musa. Ya. Waalaikumsalam ya Prof. Saya dah gunakan yang pilot program ni, yang FYP ni. FYP. Saya nampak dia memang jauh lebih baik daripada yang dulu lah, yang kena isi borang one by one tu. Just follow tu memang excellent, ada campur sendiri dan tak payah save, which is very good lah. So insyaAllah lah nanti kita akan kita pun tak payah tanya penyelaras sebab kita tahu total markah tu dah tulis kat belakang tu, total dia pada penghujung. It's very good.
Dan sebenarnya komen daripada penilai masa FYP 1, FYP 2 pun boleh dapat terus. So, Betul. bila penilai bagi je markah, isi komen, supervisor dah boleh tengok terus immediately. I think it's Itu a yang good initiative and very successful. Congrats. yang kita cubalah untuk expandkan sikit lah untuk FYP ni kepada jabatan yang lain lah. Okay. And then yang lebih complete sebenarnya ialah capstone. Capstone ni ialah paling complete sebab kita dah run untuk semua jabatan. Untuk semua jabatan. So siapa yang terlibat dengan capstone semester lepas bukan semester ni, semester lepas pun masing-masing dah ada dapat Google Sheet file sebagai FAC. So yang ini yang setiap jabatan saya rasa ada 20 ke 21 group. Jadi dalam 80 group, so kita ada 80 file yang coordinator akan pegang lah. Setiap coordinator akan pegang. So campur lagi dengan industry panel, saya rasa lebih daripada 100 file lah, dan alhamdulillah lah sistem tu running. Ada masalah sikit-sikit tapi tak ada yang besar sangat lah saya rasa. Dan sebab yang ini semua koordinator dah ada, maksudnya the whole SKE, sebab kita ada satu lagi file, kita namakan dia lead coordinator file. Yang ini yang akan tarik semua markah daripada koordinator file. Kita ada 4 koordinator. Inilah Dr. Lim, Dr. Zul, Dr. Sohana, Dr. Rashidah. So which is team capstone is very committed lah untuk buat benda ni semester lepas. So yang ini yang semua ni file kita tarik kat sini, dan kita akan ada individual PLO lah kita, sebab koordinator dia akan pegang kumpulan yang dia punya group dia campur-campur. SKEL campur dengan SKEE. Tapi bila nak buat report kena asingkan balik. Jadi kita asingkan secara automatik lah dekat sini, dekat lead coordinator ni masa tu. Dan masa tu juga kita ada EECS, so kita ada buat leaderboard. Jadi automatik markah tu semua akan kira secara automatik lah. Okay, so dan kita gabungkan juga dengan student form, semua kita adalah maksudnya peer review, student isi je, peer review automatic kira terus. So presentation materials dia orang hantar, so kita ada centralized tempat untuk kita simpan dengan final report sekali. Dan kalau ingat lagi siapa yang pernah jadi FAC, semua yang guna Google Classroom, Google Docs untuk report, weekly report, and then kita ada Jamboard untuk yang I think first 3 ke 4 minggu yang pertama tu, kita ada discussion guna Jamboard. Semua ni kita centralizekan lah dalam satu Google Drive masa tu. Okay, so jadi kalau kita nak compare dengan kursus biasa, sebenarnya yang ini ialah quite simple. Ini quite simple lah. So kita ada untuk lecturer, and then kita ada coordinator satu, and then kalau perlu kita sambungkan je lah, kita connect dengan slide. Okay. So sebab ada yang ni ialah makmal saya Dr. Ailin ada buat yang lebih lengkap lagi lah untuk makmal tahun 3. Okay, yang ni sebab yang ni yang saya buat untuk makmal tahun 2, makmal digital. Tapi sebab makmal tahun 2 ada 3 makmal yang saya handle cuma makmal digital. Jadi masa tu ada yang ini je lah, yang ni tak complete lah as a keseluruhan makmal tahun 2 tu. Tapi yang untuk makmal saya rasa Dr. Ailin ada buat untuk keseluruhan makmal tahun 3. Okay. Dan saya rasa Dr. Rodi pun ada cuba buat, saya tak tahu sampai mana Dr. Rodi. Dr. Rodi saya nampak tadi kat sini pernah cuba buat. Betul Dr. Rodi? Betul ada. Memang Dr. Musa banyak membantu. Tapi tak komplit lah, tak sampai K dengan CSR tak sampai. Cuma kumpul markah tu semua memang senang lah. Okay, so mungkin nanti kita boleh upgrade sikit lah untuk sampai ke boleh. Yang CAR dengan CASR lah. Boleh. Okey, dan sebenarnya sistem Google Sheet ni kita dah guna juga dah 2 semester dah saya rasa, yang final exam attendance. Yang ini student isi Google Form, nanti dia akan automatic isi dekat attendance ni, dia automatic isi. Okay, yang ni siapa perasan lah dalam final exam ni kita ada benda ni. So sebenarnya kita dah guna dah. So samalah ni kita buat automatic. Ini kita buat automatic, yang ni office buat lah, yang ni bukan saya yang buat. Ini office yang buat. Okay, dan yang semester lepas yang ni saya buat sendirilah, maksudnya baru saya yang guna ni. Saya ada buat final exam clock lah, jadi senang sikit nak track lah sebab kita bagi 4 soalan kan, dan ada timing setiap satu. Okay, maksudnya macam-macam juga kita boleh buat ni dengan Google Sheet ni.
Okay, sebelum kita pergi kepada creating the files ni, sebab mungkin agak teknikal sikit, walaupun tak berapa dalam saya akan terangkan untuk hari ni. So, ada apa-apa soalan tak sebelum kita mulakan yang ini? Right, saya rasa mungkin soalan akan datang kemudian nanti. Jadi dalam Google Sheet, Dia punya programming language dia based on what dia punya? Soalan tu tepat masa dia. So ini slide yang ni yang sekarang ni. Okay. So apa yang saya buat ialah kebanyakan ni lah yang paling basic ialah 6 formula ni je. Kita dah boleh buat yang tadi tu semua. Especially untuk yang course lah, course DSP lah. Of course untuk yang capstone ada lagi lah yang few yang advanced. Dengan FYP tu ada few yang advanced lah sebab dia ada banyak function. Tapi kalau untuk kursus biasa, formula yang ni dah cukup. Formula ni dah cukup. Jadi kita cuma kena tahu apa dia import range, apa dia filter. Kan? Selalu kita filter, kita dekat table kat atas tu, nanti kita klik filter, nanti dia ada drop down menu tu kan. So yang ni kita guna function. Lebih mudah lagi. Sort, ini kalau perlu, kalau tak perlu tak payah. Kadang-kadang tak perlu. And then kita ada guna sum if, average if, count if. Instead of using kita guna sum saja atau tambah biasa, kita advance sikit, kita guna sum if. Average if, count if. Dan untuk memudahkan kita punya transfer data tu, saya banyak gunakan yang ini, curly bracket ni. Untuk combine range. Right? Dan untuk nampak lebih formula tu nampak lebih elegant sikit, adalah yang tempat-tempat saya gunakan array formula lah, tapi yang ni tak guna pun tak apa. So kita boleh guna macam biasa saja. Right? So sebab saya letak advance lah dekat nombor 6 tu. So kalau kita tahu yang 5 yang ni, sebenarnya kita dah boleh buat. Dah boleh buat dah. Sebab yang nombor 1 tu yang paling penting, macam mana kita boleh import data daripada satu file kepada file yang lain lah. Ini yang penting. Ini yang buatkan kita semua file bersyarah, so kita boleh masukkan dalam satu file coordinator. Yang nombor 1. Okey, nanti kita akan tengoklah, kita akan tengok contoh-contoh macam mana gunakan setiap satu formula ni. Alright, so tadi kita dah tengok dah, saya akan mulakan dengan lecturer file ni. Sebab tadi kita ada file, ada dua jenis file. Satu ialah lecturer file, satu lagi ialah coordinator file. So kita tengok yang lecturer file dulu. So dalam yang saya buat untuk kursus DSP, saya ada 3 jenis sebab dalam Excel ataupun Google Sheet, kita boleh ada banyak tab kan. So kita boleh ada banyak tab. Kita tunjuk sikit. So dekat bawah ni kita boleh ada banyak tab. So saya bahagikan dia kepada 3 jenis tab lah, ataupun yang ni yang kita panggil sebagai sheet. So satu ialah total marks. Ini lah macam summary lah kepada semua. Satu lagi ialah marks entry. Dekat sini yang pensyarah kena isi markah. So yang ni 3, jangan risau tak nampak ni. Yang 3 tu sebenarnya ialah satu ialah assignment, test, and then exam. So just masukkan markah dekat situ je lah. Dan yang ketiga yang penting juga ni, sebab yang ini yang kita akan tarik masuk ke dalam coordinator file, ialah PLO dan CAR. Okay, so sebenarnya yang inilah daripada dulu sebenarnya DSP, of course kita kena buat IOBE juga kan. So kalau dulu yang kita kena isi manual tu, isi borang manual. Jadi kalau dulu DSP kita just isi markah, car tu dah tersedia dah secara automatik. Jadi sebenarnya tak banyak kerja lah, sebab semuanya kita dah automate kan. Dan kat sini kita kan ada juga lah. Okay, so jadi saya tunjukkan ni dekat sini. Jadi inilah yang ini yang main. Yang ini kita boleh kumpulkan markah tu kat sini. Jadi kita boleh tengoklah assignment. Macam biasa, saya rasa semua orang ada file ni. Dan mungkin kebanyakannya gunakan Excel lah, kebanyakannya gunakan Excel. Yang ini ialah Google Sheet. So saya rasa semua orang ada at least Google Excel file yang isi markah macam ni. Sebab kalau tak macam ni kita recordkan markah student kan. Jadi mesti ada. Okay, so yang ini ialah ada assignment, test, lepas tu carry mark, exam, lepas tu ada total marks, ada grade, dengan semua ni lah
detail-detail student ni semua. So, nah yang inilah view ni ialah sini view yang ringkas. So kalau dekat Excel ataupun Google Sheet sebenarnya kita boleh dia ada kita boleh group kan ni. Biasa saya akan hide kan lah. Yang ini yang lebih detail. Ada assignment 1 dekat sini, contoh ini sebagai contoh je lah, ini bukan yang DSP punya. Assignment 1, assignment 2, ada MATLAB punya assignment, ada MATLAB assignment nombor 2, ada test ada 2, quiz ada 2. Final exam ada 2 bahagian. Okay, so ini sebagai contoh je. And then kat belakang ni pun ada lagi. Dekat sini yang saya akan kirakan semua CLO dan PLO. Okay, ada formula dia lah. Nanti kita akan tengok lah dia punya formula tu. Ini saya overview dulu apa yang ada. Jadi kalau kita, sebab table tu panjang sangat, jadi saya biasa akan hide lah, jadi dia nampak clean. Okay, so and then dekat bawah ni biasa saya akan ada ni lah berapa kita punya A plus, A punya count ni berapa. Okay, dan ada beberapa graf lah yang saya buat lah. Ini PLO punya graf, ini adalah grade distribution punya graf. Yang ini ada satu lagi nama dia adalah PLO attainment level. Adalah IOBE ada ni. Tapi biasa kita tak pakai lah ini extra je. Okey, itu yang first, itu yang jenis yang pertama tadi, yang ni. So biasanya dekat sini ni memang tak perlu buat apa-apa. Pensyarah biasa memang tak usik, dekat sini tak usik. So yang kena usik ialah dekat yang nombor 2 ni. Yang marks entry. So itu yang kita ada kat sini, assignment. Kalau nampak kat sini saya ada labelkan dengan warna tu, warna biru. Okay, ada assignment, ada test, ada exam. Dan saya rasa yang ni pun kita dah biasa buat dah yang ni. Kita dah biasa buat yang. Okay. So tak ada apa yang asing sangat lah. Macam biasa, so kita ada yang ini yang saya akan tarik markah ni. Assignment 1 5%, assignment 2 5%, ini yang total marks lah, ini by percentage. Yang ini adalah yang total marks. So yang bahagian yang ni, yang tadi yang saya akan tarik dia ke depan sini lah. Yang ini semualah. Kalau tadi assignment ada yang ni lah, ada 4 assignment kat situ. Lepas tu akan ada test, ini test, ini exam. Dan saya rasa untuk setiap kursus mungkin kita ada cara yang berbeza lah. Semua kursus mungkin ada cara yang berbeza lah, macam mana nak bagi kuis, ada banyak kuis, ada banyak test. Final exam ada berapa bahagian, kan? So itu saya rasa memang berbeza antara kursus lah. Dan satu lagi ialah so yang dekat sini tadi ialah kat sini je yang pensyarah kena isi markah. Dekat sini tak payah usik. Ini just a summary. Kat sini je isi markah. Dan kita ada satu lagi bahagian, PLO dengan K. So yang ini K lah, yang ni K ni memang dia akan generate automatic. So berapa A plus, apa semua tu, semua akan generate automatic. Apa CLO yang kita ada, PLO yang kita ada, assessment, semua ni akan ditarik secara automatic. CLO berapa, ni semua tak payah isi, ni semua automatic. So apa yang pensyarah kena buat ialah cuba isikan student feedback dengan reflection. Okay. So nanti saya akan boleh. Okay. Oh, nanti I dulu. Ya, Prof. Okay. Apa nama ni, I nampak baguslah kan you punya ni. So kelebihan dia berbanding dengan IOBE ialah yang I nampak lah ni pada pendapat I lah. The penyelaras has the opportunity to look at others kan. Ya, betul. Right. Monitoring lah. Monitoring. Okay, monitoring. Okay, so I just nak suggest sajalah. Boleh. I suggest untuk AKA tahun depan ambil this one. You know? So I rasa rugi kalau kita tak ambil, sebab at least you show in comparison to IOBE, you know, how you save time, how you know, all apa nama ni, tunjukkan kelebihannya lah, sebab nampaklah kan perbezaannya pada pendapat I lah. So this one I nak suggest to the school lah, ataupun to the faculty, maybe this is one product.
but you need to show lah apa nama ni, you need to show you the how is it more efficient than the current one. InsyaAllah nanti mungkin kita akan tengok yang tu lah. Everyone sudah present to JKP, Dr. Musa sudah present to JKP. The planning is kita akan cuba mula in next semester. Kalau boleh, the coordinators especially yang banyak sections boleh try gunakan konsep ini. So that next year boleh masukkan ni as one of the product lah. Ni my suggestion lah kan, sebab selalu kita punya produk apa namanya from FE ni macam kurang memberangsang lah. So if you can show that, you know, how is it you know, helps others in terms of time, in terms of whatever lah, all those things kan, efficiency and so on. So I think, you know, it might be used at the higher level lagi lah. Tapi to go to the higher level tu kena buat macam-macam sikit lagi lah kan. Because macam tadi Rodi kata tak sampai to the car. Betul tak? Tadi Rodi cakap. Belum lagi. That one maknanya because ada element of qualitative. Okay? Yang quantitative ni tak ada masalah. Maknanya lah kan, you can extract and then you can do that qualitative analysis or whatever and so on. So on the qualitative part tu, I think kalau tengok at another aspect boleh je buatkan dia, you know, quantifykan dia and so on lah. Tapi just my suggestion je lah. Tahniah Musa. InsyaAllah nanti kita tengoklah. Saya nak tambah tadi JKA baru meeting pagi tadi, memang ada dibincangkan school akan will explore your tool and probably will adopt. Keputusan terakhir nanti JKP akan decide lah. Saya nak tanya ni Musa, I mean yang fail itu, do we need to delete the list of students ke sistem automatically identify dia ni fail, therefore PLO tidak dikira secara automatik? Automatic. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita boleh buat automatic tu. Oh, I see. Okay, excellent. Sebenarnya inilah yang PLO. Ini PLO ni. So sebenarnya kita dah boleh identify terus lah. Yang kelabu tu sebenarnya yang tu yang fail lah. Okay. And then calculation yang ni memang kita dah keluarkan yang fail. Even as a view, kita boleh klik dan dia akan remove terus lah. Kalau kita nak remove lah, kalau tak nak kita biarkan dia kat situ, dan tapi kita tahulah dia punya colour dia dah lain. Okay. Dan yang ni pun ada colour coded lah, maksudnya yang tak capai KPI semua tu. So okay, so as an overview, so itulah 3 jenis tab yang kita ada. So yang pensyarah biasa kena isi cuma yang nombor 2 sahaja. Yang nombor 2 sahaja. Yang nombor 1 automatic. Yang nombor 3 almost 100% automatic. Yang tak automatic cuma kena isi reflection dengan student feedback. So memang agak memudahkan lah sebab isi je markah, everything else dah calculated automatically lah. Okay, so kita akan tengok jadi macam mana step-step saya buat file ni. Ialah yang pertama sekali ialah kita kena set dia punya CLO PLO assessment mapping. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. So inilah contoh, ini contoh dia untuk khusus DSP. Macam mana kita buat mapping tu. So kita kat sini, tapi untuk DSP ni dia mudah sikit sebab satu CLO kita map kepada satu PLO. Jadi kita ada mudah macam itulah. Yang ni mungkin kalau ada masa yang lebih nanti, kalau mungkin kita ada bengkel ke apa ke, mungkin saya boleh tunjukkan lah macam mana kita boleh buat, ada yang tik-tik semua tu. Okay. Tapi kalau kita buat ni nanti kita tik-tik tu, nanti dia akan everything automatically dia akan ubah lah. Yang ini ialah FYP. So FYP ada 19 assessment. Yang ini kita dah buat lah untuk FYP yang CMAT. So sama juga konsep dia, kita akan buat macam tu, kita set up yang ni. And then supaya nanti semua calculation akan ikut table. Sebab table ni sangat penting. Yang mapping. Dan mapping dia ialah dekat sini apa yang saya buat ialah satu assessment kena pergi kepada satu CLO lah. Jadi kita kena identify lah setiap khusus apa assessment yang kita ada dan apa dia punya CLO dia. Lepas tu barulah kita boleh mapping lah. Kalau ada CLO, mungkin ada 2 CLO mapping pada satu PLO.
Itu yang kita boleh buat lah yang tu. Yang ini ialah capstone. Capstone pun ada 19 assessment. Pun kita buat macam tu juga. Jadi semua ni lah jadi macam FYP hari tu tiba-tiba dia tukar dia punya percentage apa semua ni. Jadi mudah je lah kita tukar dekat sini je lah. Jadi tak payah tukar lagi dekat tempat-tempat yang lain. Sebab kita ada banyak tadi kan, kita ada banyak bahagian ni. So kita ada yang dekat main, so kita ada car, kita ada PLO. So yang penting ialah yang itulah. Kalau dekat sini PLO tu ialah dekat bawah. Jadi kalau kita tukar ni, so nanti dia akan ubah sendirilah dia punya total barakah apa semua tu. Jadi memudahkan sikit lah. Yang merah-merah tu semua dia ada error lah tu. Yang tu mungkin tak cukup masa lah untuk hari ni saya explain lah. So itu yang perkara yang pertama sekali yang penting sini ialah kita kena set up assessment to CLO ataupun PLO mapping. Yang ini. Yang ini yang kalau jadi school akan implement sistem ni, mungkin kita kena buat satu bengkel untuk macam ni kita nak set up benda ni. Setiap kursus kena set up benda ni lah. Bila dah set up benda ni, insyaAllah yang lain tu akan jadi mudah. Jadi mudah. Salam Dr. Musa. Pei-Ling, nak tanya kalau yang markah tukar pun boleh kan? Sekarang yang ini cuma boleh tukar mapping kepada PLO. Kalau let's say tiba-tiba final exam, macam hari tu kita punya final exam punya format last minute tukar. So markah pun boleh tukar kan? The marks percentage. Boleh. So kita boleh tambah row, boleh delete tu lah. Cuma nanti masa mapping tu kena map betul tak? Kena map semula. Okay. Setiap assessment baru yang kita ada, kita kena map semula. Kita kena complete yang ni lah, itu je lah. So ada yang baru semua tak kisah, tak ada masalah. Even yang ni ada 10 row sahajalah, ini ada 10 row. So, of course this is Google Sheet, this spreadsheet. So kita nak tambah sampai 20 row pun tak ada masalah. So itu kita boleh buat lah. So okay. Jadi itu sebab yang penting ni tadi ada apa-apa perubahan, yang penting ialah apa-apa perubahan kita ubah dekat sini je. Supaya yang tempat lain tu supaya dia akan automatically akan follow dekat sini lah. Yang penting. Okey, contohnya saya tunjuk contohnya ni, yang ini. Contohnya ialah katakan kat sini kita ada assignment, kita ada yang ni jenis dia ialah assignment, ada assignment 1, assignment 2 dan ada MATLAB 1, MATLAB 2. Okey, jadi kalau kita pergi dekat assignment sini, dia ada ni lah assignment 1, assignment 2, MATLAB 1, MATLAB 2. Tapi tiba-tiba semestinya kita nak tukar, kita dah tak nak buat dah assignment ni. Yang MATLAB 2 tak payah. So kita boleh just delete lah, ataupun kalau kita nak tambah, kita tambah. So bila kita delete, of course yang ini akan tak cukup, yang ni kita kena arrange balik supaya dia jadi 100%. Tapi yang saya nak tunjuk kat sini ialah dia sepatutnya akan automatic macam ni lah. Sepatutnya tadi ada MATLAB 2, sekarang dah tak ada. Okay, yang ni merah ni sebab sepatutnya dah tak ada, sepatutnya kita kena delete lah. Okay, so yang tu kita boleh buat, tak ada masalah. Nak delete boleh, nak tambah pun boleh, tak ada masalah. Alright. So yang kedua ialah barulah kita buat yang tadilah. Yang ini yang kalau setiap kursus nak buat nak gunakan sistem ni, yang assignment, test, exam, yang ni semua kursus kena customize sendirilah. Ini semua kena customize sendiri. Okay. Sebab yang saya tunjuk yang ni ialah untuk DSP. Kalau kita tengok DSP ni, final exam, inilah cara kita bagi markah untuk final exam, untuk DSP. So sebenarnya apa yang kita bagi ialah soalan Q1 kita bahagikan, soalan AB berapa total dia, soalan CD berapa total dia. So yang ini yang kita masukkan markah. Yang dekat yang kelabu ni, yang ini kita masukkan markah. Yang lain-lain kat sini barulah kita totalkan, itu automatik lah. Yang ni tak susah sangat lah kan. Yang ni kalau total Q1 ialah cuma tambah 5 tambah 5 lah, so dapatlah kat sini 10. Okay. So jadi yang ini kalau QAB ni 50% ni, inilah daripada kita kena tambah semua yang AB. Yang ni, row yang ni, row yang ni, row yang ni, row yang ni. Okay. So ini untuk DSP, ini untuk DSP. Saya rasa untuk kursus lain mungkin cara dia lain. Right, yang ini yang kena customize. So
Sama juga yang ini ialah exam. Sama juga kalau yang ini ialah test. Ini test. Lepas tu satu lagi kita ada assignment. Ini untuk assignment dalam DSP. So untuk yang modern tools, so kita bahagikan lagi. Yang ini ialah ada 30 markah. So kita ada 5 markah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktiviti lah untuk dapat 30 markah tu. Jadi kita buat isi markah dekat sini. So, kita boleh buat macam tu. So yang penting ialah yang kita dah tukar jadi dah normalize pada percentage yang kita dah tetapkan tu. Yang ini yang penting, yang ini kena ada. Yang ini yang kita akan bawa ke page yang main tu lah. Yang main yang kat sini. So kita bawa dekat sini lah. Okay. So jadi saya rasa yang ini mungkin tak ada masalah sangat. Semua orang pun dah biasa buat dah yang tu. Sorry Dr. Musa. Contohnya lah yang kelabu tu isi kan. Jadi yang biru tu automatic calculate. Dia macam LPPT ke yang biru tu memang tak boleh diedit? Kalau yang saya set Syarah tak boleh edit lah. Sebab saya takut nanti dia akan kacau formula tu. Okey. Nanti dia cacam arbah pula nanti kan. Jadi so biasa saya buat macam tu. Maksudnya as a coordinator saya akan bagi, kalau macam ni yang tempat kelabu ni je boleh isi. Yang lain semua tak boleh isi. So jadi selamat sikit lah, selamat untuk saya lah, selamat untuk coordinator. Kalau tak nanti terdelete ke mana-mana, dah kacau kan. Assalamualaikum Dr. Musa. Ya. Marwan ya. Betul. Saya nak tanya, ini idea sajalah. Kalau contohnya instead of kita letak test 1, test 2, test 3, assignment, kita jangan letak assessment 1, assessment 2 until 10 assessment. Kita make it as a general punya template. Maksudnya dia punya programming dalam tu dia dah pun ready. Lepas tu at the end tu kita tambah satu lagi tab saja untuk kita decide lah, untuk meaning that coordinator tulis sajalah dekat satu lagi tab tu assessment 1 apa dia, test assessment 2 apa dia. Jadi at least kita ada satu template yang general yang mana orang boleh masukkan markah dan formula tu dah pun fix lah. Jadi kalau certain courses guna 6 saja dan diguna 6 row sajalah, row yang lain tu akan jadi kosong. Ada tak yang itu boleh membantu ke? Atau sebab kalau tidak kena buat spesifik satu-satu kan? Betul. Itu sebab apa yang saya buat untuk template ni, sebenarnya template ni dia akan automatically generate. So dia tak kisah pun sebenarnya nama ni kat sini apa. So macam saya tunjuk tadi lah, kalau kita ubah je nama dia akan ubah. Katalah kita ubah yang ini bukan MATLAB 1. Katalah yang MATLAB 2 ni lah jadi saya tukar nama dia kan, assignment 3. So sebenarnya dekat template ni dia akan terus tukar dekat sini jadi assignment 3. So jadi tak ada masalah, jadi kita tak perlu lagi manually tukar satu-satu dekat sini. Jadi apa yang Dr. Marwan sebut tu betul lah tu kan. Cuma saya tak perlu satu lagi tab lah untuk buat benda tu, sebab yang ini kita dah boleh buat untuk tukarkan je. Jadi terpulang pada semua untuk letak apa nama dia. Cuma dia nak masuk dekat tab mana tu sebab saya ada kategori. Jadi kalau nak masuk ke ni dalam assignment, so kita letak dia dalam kategori assignment lah. So kalau kita nak dia masuk dalam tab test, kita letak dalam kategori test. So kalau kita nak masukkan dia dalam exam, so kita masukkan dia dalam kategori exam. Sebenarnya dia automatically akan masukkan dia lah. Okay, so terima kasih Dr. Marwan. So memang benda itu sangat penting. Salam Dr. Musa, saya Aileen nak tanya, yang senarai pelajar itu koordinator yang update ataupun lecturer yang update? Sebab sometimes kan minggu keberapa student boleh masuk insert delete lagi, lepas tu mereka boleh drop lagi. So senarai pelajar itu selalu berubah. Itu yang apa yang saya buat selalunya ialah saya tunggu mungkin dalam pertengahan semester baru semua orang boleh isi template ni lah. Dan masa saya akan update nama ni lah dekat sini. Yang ni bila dah pertengahan semester macam tu lebih kurang, ataupun selepas habis proses insert delete tu, baru kita akan update yang ni. Sebab kalau awal-awal semester sangat nanti dia akan berubah betul. Okay, thank you. Jadi dan proses nak masukkan ni pun tak susah sangat. Just kita boleh ambil daripada AIMS tu, kita download senarai daripada AIMS tu. Even susunan ni pun saya ikut AIMS, student ID, section, name,
program. Sebenarnya susunan kolom tu dia ikut aims. Jadi apa yang kita boleh ialah kita download senarai daripada aims, lepas tu select je semua, select all, and then paste terus. Jadi sekali kerja. Dan walaupun kita ada banyak tab ni, kita tak perlu risau sebab dekat sini kita just tarik je. So kita ada yang ni kan, formula ni, main C6 sampai F80 ni kita akan ambil dari sini. So tukar sini, dia akan tukar kat sini lah. Semua akan tukar. Jadi kita copy paste sekali je masuk dalam ni. Dan betul lah tu, so kita kena tunggu sampai habis proses insert delete, barulah kita boleh ada final list of student. Sorry, senarai tampal pun ada, maknanya student ID and then grade. Automatic juga buat? Yang itu yang ini tadilah, yang main ni. So yang ini kalau kita nak buat, kita boleh print je lah. Tak, senarai tampal biasanya nak student ID dengan grade saja. Yang itu tak ada, tapi kalau nak buat senang itu. Itu just kita ambil kita tarik je apa yang kita nak dekat sini, and then kita pilih dan hide lah. Okey. Ataupun kita hide lah. Itu kalau nak bagus lagi, yang tu pun boleh buat satu tab lagi lah. Kita boleh buat satu tab lagi. Which is okay. So alright, yang ini yang tadi so yang ini yang penting ni dekat step 3 ni, yang dekat sini yang kita akan kira markah lah. Yang kat sini kita akan kira markah. Masrah Ya. Ya, Dr. Masrah. Tadi kiranya file ni mengikut bilangan section lah ya. Setiap kalau ada 10 section, 10 file lah macam penyelaras kena create. Ya. Okay, so ada kerja sikit lah, penyelaras awal semester tu ada kerja sikit, which is kena duplicate lah, we just duplicate file. Kalau 10 section kita duplicate 10 lah, and then kita share kepada 10 orang lah. So itu yang kerja yang kena buat lah. So itulah yang Dr. Hamimah buat, hampir 50 pensyarah tu. So dia create hampir 50 file, and then dia share kepada semua pensyarah. Sama juga dengan capstone, dia pun buat macam tu. Dr. Musa, sorry, boleh tanya sikit. Yang tadi Dr. Musa cakap duplicate file tu kan. Let's say lah, file tu macam final exam belum confirm dia punya format kan. So coordinator dah duplicate sampai mungkin sheet ini cuma sampai test. Exam punya sheet belum ada lagi. Boleh ke lepas tu duplicate and masuk dalam ni? Tak boleh kan? Dia terus duplicate the whole document, betul tak? Yes. Kalau ada perubahan kena ubah satu-satu. Satu-satu. Oh, okay. Okay, thank you. Ataupun kalau markah belum masuk, kita duplicate yang baru dan bagi yang baru je lah. Jadi tak perlu ubah satu-satu lah. But so better fix everything dulu kan? Better fix everything dulu, sebab itulah amalan yang kita orang buat untuk DSP. Awal semester kita fix everything, so we finalize it sebelum mula semester, and then jadi takkan ada masalah selepas tu. Okay. Alright, so yang ini saya rasa yang ini yang saya tunjukkan balik yang tadi dekat main ni. So yang ni tadi saya hide tadi. So untuk calculate yang carry mark, exam total, total marks, yang ni saya rasa tak ada masalah lah. Yang ni mudah je. So kita dah tahulah assignment total berapa, ialah hasil campur assignment sajalah. Test total hasil campur test je lah. Dan sama juga exam ialah hasil tambah semua exam punya markah sajalah. And then yang ni ada coding sikit lah untuk yang grade ni. Ini coding dia panjang sikit lah sebab kita ada A plus sampai E tu dia ada, saya rasa ada 13. Ada 13 grade. Itu kita kena buat formula yang if tu lah. If tu sampai 13 kali lah. Okay. So mungkin hari ni saya tak boleh discuss yang tu lah sebab nanti dia quite panjang nanti dia punya penerangan. Okey, tapi kita tak ada masalah, kita boleh buat. Ini saya rasa ada ramai juga yang nak buat ni, saya rasa automatic. Macam mana kita boleh dapatkan grade ni terus. Okey. So yang seterusnya ialah itu ialah untuk kira grade. Ini tadi saya dah tunjukkan macam mana kita boleh move data, kita gunakan curly bracket sahaja. Jadi yang tadi kan mudah tadi tu. Macam yang assignment tadi. So kita guna curly bracket saja. Kalau Excel dia lain, Excel dia tak buat macam ni. Dia ada lain sikit, notation dia lain sikit. Google Sheet kita buat macam ni. So
Dan yang seterusnya ialah yang kita kena kira ialah CLO atau PLO score calculation. Okey. Yang ni yang biasanya kita, kalau kita tak kira tu, kita masuk dalam IOBE. Nanti IOBE akan kirakan untuk kita lah semua sekali. Alright. Tapi sebab kita nak buat this template, jadi kita kena tahu macam mana nak kira lah. Jadi kita kena tahu macam mana nak kira tu. So which is dalam example yang kat sini. Saya hide dulu ni sebab dia panjang sangat. So dekat belakang tu. Okay, so dia ada calculation dia tu. So CLO dengan PLO. Kat sini kita ada 4 CLO. Tapi PLO kita ada 3. Kita ada 3 lah kalau kita tengok dekat sini. So CLO 1 dia PLO 1. CLO 2 PLO 3. CLO 3 PLO 4. CLO 4 ialah PLO 4 juga. Jadi CLO 3 dengan CLO 4 ni dia lah satu PLO lah. Okay, so yang inilah formula dia lah. Ini formula dia. Macam mana kita boleh kira tu. Okay, dan apa yang saya perasan ialah kita ada 2 formula. Satu ialah sebab kita ada full mark. Satu ialah full mark. Satu lagi ialah percentage. Okay, jadi sebenarnya nak dapatkan score ni, sebab score ni dia normalize kan. Dia normalize kepada between 0 sampai 1 lah. So bila kita buat normalization macam ni, so sebenarnya kita boleh kira tu based on full mark ataupun percentage. So ni yang atas ni lah. So kita dapat 0.58. Tapi kalau yang formula nombor 2, kita gunakan percentage, kita dapat 0.67. So nak guna yang mana satu? So selama ni kira guna yang mana satu? So IOBE guna yang mana? Siapa tahu? Apa nak buat calculation ni? Tak silap saya bahagian yang satu. CLO formula 1 IOBE guna. IOBE guna yang pertama, betul. Rasa kena check boleh. IOBE dia guna yang pertama. So which is kalau kita guna yang kedua, kita dapat markah tinggi lagi. Okay. So saya rasa ini kita kena bawa ke mana-mana lah kan, mungkin kita tanya Dr. Asniza ke nanti. So mana satu yang kita nak pakai lah. Right. Sebab dia ada efek lah sebenarnya yang pertama ataupun yang kedua lah. Tapi kalau ikut IOBE, kita guna yang pertama. Kita guna yang pertama. Personally, sebenarnya saya suka yang nombor 2. Saya rasa nombor 2 baru betul kan, sepatutnya. Personally, saya rasa yang nombor 2. Personally lah, tapi IOBE ni guna yang pertama. Ayo, tak perasan pula IOBE guna pertama punya. Sebelum ni main isi saja. Betul lah, tak achieve ya Dr. Peling. Ya, sebab achieve. Lepas tu, tak, yang IOBE. Formula 2 tu apa, ada weightage ya? Formula 2 baru betul. Baru sebab betul. That's the reason kenapa selalu Excel sheet kita orang tak sama dengan yang IOBE kan. Saya rasa memang IOBE memang pakai yang 2. Saya confirm, saya dah check dengan saya punya formula. Saya pakai yang 2. Dia IOBE sama kan, nombor 2 kan? Yes. Saya rasa sama satu ke? Sebab dia bukan kira satu-satu ke? Macam assignment 1, then dia tahu berapa weight dia kan? Saya tak berapa. Dia boleh jadi berbeza, boleh jadi sama. Idea ni sepatutnya dia jadi sama. Idea ni sepatutnya sama. Sebab tapi kadang-kadang kita kadang-kadang sahaja akan ada yang tak sama. Tapi sebab student ramai kan, 78-10 student malas nak check. So sikit je lah beza dia, sikit saja. Tapi ni nampak banyak, yang ni nampak banyak. I think yang IOBE kita sudah tukar jadi the right percentage from 100%. Macam assignment quiz tu semua kita sudah bahagi, baru kita masukkan dalam IOBE, so dia akan ikut formula yang kedua kot. Kalau buat macam Dr. Adli, dia akan dapat sama lah. Ya, mungkin. Dulu pernah ada yang tak sama. Selalu saya buat macam Dr. Aidin lah, saya akan bahagikan ikut percentage dulu, and then baru saya masukkan dalam IOBE, and then dia akan dapat sama lah. Dia akan dapat sama. Sebab biasa kita bagi full mark tu tak sama, dia tak linear dengan percentage. Ini contoh dia lah. Of course contoh ni saya bagi dia quite macam melebih-lebih sikit lah.
Sebab yang ini ialah katakan 30 markah, percentage 20%. Yang ini sama 30 markah tapi percentage dia 10%. So dia tak linear. So sepatutnya kalau yang ini 30 ini 20, yang ini 30 sepatutnya 20% jugalah dekat sini. So kalau yang ini sama, so dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia akan sama. So yang inilah kita kena tengoklah. So alright, yang ini just untuk saja-saja nak tunjuklah sebenarnya kita boleh kira dua tu lah. Okay, so jadi yang ini katalah kita guna yang pertama, kan? Yang pertama ni macam mana kita boleh convert dia kepada formula dalam Google Sheet lah. So kita akan gunakan, apa yang saya gunakan tu ialah sum if. Instead of kita guna sum, so saya gunakan sum if dekat sini. So of course sebab yang ni kita kena sum dulu kan. So bila kita sum tu ialah sum hanya bila dia CLO 1. Ini CLO ni, kemudian ada CLO. Jadi kita akan sum semua sekali. Tapi hanya bila dia CLO 1 lah, tu sebab kita gunakan formula sum if. Nak dapatkan dia punya score tu, normalize tu kita bahagikan balik lah. Bahagikan dengan total marks tadi. Okay. So dekat situlah dia punya, kalau kita tengok example dekat sini. Saya boleh besarkan sikit. Okay, yang itulah sebenarnya senang je lah dia punya formula dia tu. So kita klik dekat sini. Kita buka sikit. Dah jadi tak nampak balik. So kecilkan balik. Okay, so itulah yang kita buat sum if ni. So kita akan sum. Saya ada lagi ni yang saya hide ni. Sebenarnya banyak yang saya hide. Sebab banyak yang info yang kita perlukan, tapi banyak info yang kita tak perlu paparkan. Jadi saya hidekan dia. Okay, so just sum. So yang ini kita akan sum ni semua ni. Cuma kita akan sum. Yang ini mana yang CLO 1. So yang ini yang CLO 1, CLO 1, CLO 1, CLO 1. So dia akan tambah yang mana CLO 1 sahajalah. So yang ini yang macam mana kita nak tahu dia CLO 1? So sebab kat sini kita ada CLO 1 lah. Okay. And then yang inilah dia punya range of marks tu, and then bahagikannya dengan total dia. Ini total dia. Okay, so itu yang kita boleh gunakan sum if dekat situ. So mudah je sebenarnya nak kira untuk CLO tu sendiri. Dan yang ini just untuk bagi dia cantik lah kalau error. Okay, sebab kalau dia tak ada nanti dia bahagi dengan kosong, dia akan keluar error lah, dia divide by 0. So just tambah sikit je lah, if error saya letak dia dash lah. Dash lah sikit. Itu sebab yang kita nampak kat sini belakang-belakang tu dia ada dash-dash lah. Yang ni kalau dia bahagi dengan kosong, dia dash lah, maksudnya tak ada. Okay. So buat satu formula and then just copy, paste everything lah. Paste dekat semua tempat. Sebab spreadsheet dia boleh buat macam tu kan. So kita just copy and then paste kepada semua tempat. Sama juga lah dengan ini. So kita buat sum if, tapi yang ni depend, kita refer kepada PLO. Jadi yang ni kita refer kepada CLO. Jadi kita refer kepada PLO. So sebenarnya mudah je nak kira CLO dengan PLO kalau kita tahu dia punya formula dia. Alright, and then yang dekat bawah ni, so this is average. This is average, dan average kena kira untuk yang average. Yang untuk kira average PLO tadi ialah individual CLO PLO. Untuk yang average PLO pula kita guna average, instead of using average kita guna average if. So barulah kita ada syarat sikit, macam contoh yang ni. Kira average dalam range ni bila dia lebih besar atau sama dengan 40, maksudnya bila dia lulus lah, bila dia lulus sahaja. Okay. So jadi dapatlah kita kiraan tu hanya untuk yang lulus sahaja. Okay, so dia akan check kat sini, dia akan buat semua tu, siapa yang tak lulus ni, yang 0.38 ni, dia tak akan masukkan. Okay, so dia akan average if untuk yang lulus saja. So itu je sebenarnya, untuk kira score untuk yang lulus sahaja, itu je kita guna average if, ada syarat tu. Selesai. And then just copy yang ni, and then kita paste kepada yang lain-lain semua lah. Sebab semua ni perlukan hanya untuk yang lulus sahaja. Okay.
So simple je. Tu sebab tadi yang mula-mula tadi saya cuma sebut ada beberapa formula saja yang kita perlukan untuk kita dapat buat file ni lah. Dan kita boleh kira terus, tak payah removekan student untuk calculate average PLO untuk yang lulus saja. So kita just letak syarat je untuk dia punya average if tu, sama dengan tadi sum if tadi. Okay, so yang itu jadi kita pun dah dapat yang ini tadi dah sampai mana tadi. Okay, yang tadi sum if tadi. And then yang ini ialah untuk yang car tadi. So yang ini sebenarnya PLO ni. Yang ni kita tarik je lah, kita tarik je daripada yang main tadi tu. Sebab dekat sini ialah lebih kepada summary. Ini lebih kepada summary. So kita just letak kat situ, jadi table tu pun tak boleh nak detail sangat. Kalau kita nak remove, nak delete pun kita tak boleh delete dekat sini sebab kita nak kena ada senarai ni, yang ada grade ni. Okay, jadi kita biarkan yang ini kat sini. Dan kita buatlah satu lagi tab. Yang ini lebih sesuai lah untuk kita buat individual PLO lah. Tapi semua ni just tarik je daripada yang main tadi tu. Alright. So panggil formula dia. So yang ni formula dia lah. So yang ni kat sini saya ada tambah sikit yang belakang ni. So ambil semua yang kat depan tadi, tapi just filter. Filter sikit. Filter kalau dia kalau kita nak dia yang lebih besar atau sama dengan S3 ni. So S3 tu ialah yang dekat sini lah. Ini S3 ni. Right? Yang ni pun mungkin saya akan terangkan hari ni lah macam mana nak buat tick ni. So kalau tick ni dia nilai dia 40. Kalau kita untick nilai dia kosong. Jadi kalau kosong dia akan listkan semua yang lebih besar sama dengan kosong. Jadi kalau tick dia akan listkan yang lebih besar atau sama dengan 40. Jadi dia akan remove lah. Remove senarai yang tak lulus lagi. So yang tinggal cuma yang lulus saja dekat sini. Okay, so and then yang tadi ni semua kita just ambil sahaja daripada yang depan tadi. Yang kita belum ada ialah yang ni, total achieve. Sangat sikit. Yang total achieve ni. Jadi total achieve, kalau yang ni tadi kita guna average if. Jadi yang ni pun tak susah sangat. Jadi kita just buat, kalau yang tadi compute average, kita guna average if. Kalau nak kira berapa orang yang achieve, kita guna count if. Itu je beza formula dia. So ada if juga dekat belakang. So inilah contoh dia. So count if, kalau dia lebih besar daripada 40, maksudnya dia lulus. Dan dia mestilah lebih besar daripada KPI kita, which is G77. G77 tu ialah dekat sini. Yang inilah G77, 0.4. Okay, so itu je trik dia. So kita guna count. Dia bukan count if, dia ada S kat belakang sebab ada dua syarat. Ada dua syarat. Satu ialah lulus, satu lagi ialah lebih daripada KPI. So and then dapatlah. So dapatlah dekat sini, terus dapat 16 orang untuk yang kat sini. Dan yang kat sini apa beza dia ialah cuma dia lulus dan dia kurang daripada KPI kita. Untuk yang kes ni kosong lah. Dan kita copy paste untuk semua ni, untuk semua PLO. Dan dapatlah yang ni 11, yang ni 5, ni 16, yang ni kosong. Okay, yang bawah tu ialah yang ni yang ada yang dalam IOBE lah. Yang ni kita tak pakai ni. Yang ni selalu saya sajalah untuk buat analisis yang lebih sikit daripada yang kita buatlah jasa itu just untuk diri sendirilah. Okay. So alright, so kita habis yang itu. Jadi habis untuk fail pensyarah. Ada pukul 3 dah. So habis untuk fail pensyarah. Sekarang ialah apa yang kita perlu. Yang kedua ialah file coordinator. Sebab tadi kita ada file pensyarah. Yang ini yang lebih untuk coordinator, yang ini yang penting. Sebab kita nak ada CASR ni. Kita nak tarik semua data. Lepas tu kita nak ada car by section. Lepas tu kita nak ada car juga by program. Okay. Sebab setahu saya kalau yang ada banyak program, kalau IOBE tu, dia nak kena enter banyak-banyak kali kan. Kalau ada 5 program, 5 kali nak kena masuk IOBE. So jadi dengan ni tak perlu buat macam tu. Semua dalam satu file sahaja. Semua ada dalam file ni. Okay.
Okay, let's see. So kita apa ada dekat dalam file coordinator. So dalam file coordinator pun saya bahagikan kepada 3 jenis tab lah, 3 jenis tab. So satu ialah CASR sendiri. Yang ini yang biasanya school akan bagi dekat kita kan. School akan bagi dekat kita satu Excel file lah. Satu Excel file dan kita isi. Dan file tu saya dah convertkan dia kepada Google Sheet punya format lah, yang ini. Okay. And then satu lagi ialah CAR by section. Ini ialah by section. And then kita ada juga yang CAR by program. Yang by section kita import daripada file pesyarat. By program kita akan generate auto. So yang ni auto generated lah. So CASR auto generated. Kecuali reflection apa semua tu, itu kena isi. Itu tak boleh automatic lah, yang itu sebab dia kita yang kena ulas kan. So kita yang kena ulas tu kita tak boleh automatic. Okay, so contoh dia ialah yang ini. So ini ialah file untuk coordinator. Jadi kita ada yang ini, cost assessment summary report ni. Ini yang saya dah convert daripada yang biasa school bagi. Jadi saya masukkan dia jadi Google Sheet. Dan bagi colour sikit-sikit lah, bagi nampak menarik sikit kan, kalau tak di hitam putih je tu. Semua ni lah, saya rasa semua coordinator dah pernah tengok dah file ni. Right? Semua kena isi satu persatu dengan dia punya percentage apa semua. Right? So jadi ini satu. Yang satu lagi ialah kita ada yang ini. Sebenarnya saya tak paparkan semua ni. Jadi kalau nak tengok semua sebenarnya ada dekat sini. So saya ada car daripada section 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang ni, 6. Okay. Kalau kita tengok kat sini, so ini sebenarnya exactly daripada file, contohnya ialah yang ini. Ini ialah daripada file ProfSite. Ini file daripada ProfSite, section 6. So saya akan ada section 6 dekat sini. Exactly the same. So sama. So apa yang ada dekat file pesyarat, saya tarik masuk dekat dalam file coordinator. Kalau ada 6 section, saya tarik semua 6 section. Jadi kalau ada 20 section lah kita tarik masuk dekat dalam tu. Okay, so yang ini, so macam mana kita nak tarik? Ini yang paling penting. Macam mana kita nak tarik, nak import ni. Import semua ni. So untuk import, so kita kena guna function yang ini, import range. So itu je yang kita kena tahu. Bila kita boleh buat import range, jadi kita boleh just pindahkan je lah data tu. Kita pindahkan data tu. So untuk memudahkan kita import, biasanya saya akan buat yang ini. Saya akan listkan dulu senarai link untuk setiap file. Yang ini, biasa saya akan buat yang macam ni. Jadi untuk FYP, untuk capstone, semua ada page yang macam ni. So jadi ada 6 section dekat sini. Saya akan yang ni kita copy lah, kita ambil daripada file ni tadi. File ni copy dekat atas tu, dia punya link dia tu, apa link atas itu, pun paste dia dekat sini. Nanti senang nak, supaya mudah untuk buat function import range ni. Okay, so listkan dulu. So tak payah risau, kalau ada 15 section lah, 15 lah kita senaraikan. So macam Dr. Hamimah ada 40 lebih, so ada 40 lebih dia punya senarai dia. So senaraikan je dekat sini. Right, jadi kalau kita daripada section 6 ni, dekat sini dia punya formula dia, import range. Okay, so kita import range, yang ni section list E10. So ini yang datang daripada section list E10. Yang ni, so dia akan ambil ni lah, ini link dia. And then apa yang kita nak, so kita nak PLO. Daripada range A sampai P lah, semua sekali lah, ini maksudnya semua sekali. Okay, so itulah macam mana kita gunakan import range ni. Kita kena ada URL, lepas tu dia punya range dia. Yang ni dah range dia. Yang ni URL, yang tadi dekat, yang saya dah tunjuk tadi, saya dah tukarkan ni lah kepada yang lebih cantik sikit tu. Kita guna macam ni je, so dia ada dia punya reference dia, sebab saya dah senaraikan di dalam satu tab, which is section list. Alright, so kita buat semua tu dan ada semua ni, so kita dah ada
section 1 sampailah section 6. Yang ni 6 je. Kalau ada 20 kita buatlah 20, so kita ada 20. Lepas kita tarik je semua. So apa yang perlu kita buat seterusnya ialah yang ini. So section list. So kita akan setiap satu ni kita ada. Untuk jadikan dia kepada program list kepada SKEL, SKEM, SKEE. So yang ini kita kena combine dulu yang ni. Combine dulu. So which is combine is pun quite easy. Just guna curly bracket dengan semicolon. Okay. Yang ini. So saya ada car all ni. So inilah yang saya sebut tadi, curly bracket. Curly bracket. Sebenarnya yang atas tu je, tapi sebab saya ada filter tu dia jadi panjang sikit. Tapi yang atas tu yang penting. So kita gabungkan je. So yang ini daripada section 1, section 2, section 3, section 4, section 5 sampailah section 6 lah untuk yang ini. Even sebenarnya file ni kalau kita sediakan, katalah nak buat a general template, mungkin saya just letakkan sampai 20 section. Jadi kalau kita ada 5 section, so okey lah, tak ada masalah. So dia akan tarik yang 5 je lah. Yang lain tu dia akan kosong je. So dia tak ada apa-apa. Okay. So dia tak ada masalah lah sebenarnya. Lebih tak apa, jangan kurang lah. Kalau kurang nanti kita tak boleh tarik daripada section yang ada lah. Okay. So yang filter tu just kenapa saya nak filter tu ialah sebab kadang-kadang list tu dia ada row yang kosong, sebab kadang-kadang dia punya full list tu saya letak dalam 50 row, tapi dalam satu kelas mungkin dalam 30 orang. So ada 20 row yang kosong. Jadi buang yang row kosong. Yang row yang empty row tu buang. Okay, so empty row buang. Yang ini sama tadi untuk remove yang fail. Ini untuk remove yang fail. Jadi buang yang row kosong dengan yang fail. Okay. So macam tu je, macam tu sahaja. So kita gabungkan dia lah. So kita gabungkan dia. Jadi kalau nak kita akan nampak yang kelabu-kelabu tu, yang itu semua yang fail lah tu. Kalau kita tick, so yang kelabu tu semua kita akan removekan dia lah. So inilah semua section. Kalau kita tengok kat sini kita ada section 1 sampailah section 6. Okay. And then so jadi kalau kita nak dia jadi by program, so kita pun filterkanlah dia. Filterkan saja. Filter daripada yang semua sekali tadi. So yang ini advance sikit. Dia ada satu function yang ini. Sebab saya nak ambil dia partial. Yang ini dia sebab dia ambil partial tu. Sebab kat sini kita ada 3 SKEL, tapi saya nak ambil yang SKEL sahaja. So adalah ni lebih sikit dan advance sikit. So dia just check je lah, check daripada sini semua. Check semua dekat sini. Mana yang SKEL. So dan dia akan listkan yang semua yang SKEL sahaja lah. So mana rujukan saya yang inilah, ini SKEL. Jadi kalau nak yang lain kita tukar je lah. SKM dia akan jadi SKEM lah. So kalau nak SEEL lah, so kita tukar je lah jadi SEEL. Kalau nak ikut tahun, nak 4 SKEM sahaja, so kita tukar je lah. So ini 4 SKEM sahaja. Okay, so gunakan filter lah, gunakan filter. Sorry Dr. Musa, yang 4 SKM tu dia kita yang key in ke ataupun dia generate sendiri? Yang mana yang list ni? Yang drop list ni. Drop list ni ialah saya ambil daripada sini. Sebab yang ni kita ada list ni. Dia sendiri automatic generate lah, betul tak? Yes, dia akan automatic generate. Okay. Sebab So based on okay. Ini akan generate auto lah. So tak perlu risau yang tu. Okay, so alright. Okay, so get back to yang ini. Jadi kita dah boleh dapat lah, kita dah boleh dapat section by section, kita boleh dapat by program, semudah itu. Okay, just gunakan filter sahaja, gunakan filter je. Kita dapat semua, and then barulah kita tarik setiap markah yang kita ada. Sebab dekat sini kita akan ada semua skor ni. Berapa dia punya PLO 1, PLO 3, dia punya achievement dia,
Okay. Semua ni dah ada. Yang ni apa yang ada list dekat atas tu dia akan calculate lah. Dia akan calculate. So yang ini sama macam dekat dalam file pensyarah tadi. So yang ni dia calculate untuk section lah. Tapi yang ni nanti dia akan calculate untuk yang by program. So ikut program yang kita nak. So daripada situ barulah kita boleh tarik semua markah tu dan kita pun masukkanlah dekat dalam ni. Okay. Satu persatu kita masukkan. Yang ni untuk section 1. Yang ini ialah untuk SKEL. Kalau yang ni SEL, yang ni ialah untuk SEL. Okay. And kalau nak lebih canggih lagi, sebenarnya boleh automatic sikit lagi lah. Okay. Sebab yang ni kita kena tulis SEL, yang ni kita kena tulis SEL. Sebenarnya boleh kita autokan lagi tu, sebenarnya boleh. Okay. Cuma yang ni saya belum buat lagi yang tu. Tapi at least bila kita ada yang ini, pensyarah masuk je markah, so everything will be calculated automatically lah, semua sekali. Dia dah tak perlu lagi buat semua. So, and kita dah ada individual PLO by section dan kita ada individual PLO by program. So, semua dah ada. Dan yang inilah SKEL. Kalau kita nak SKEM, kita boleh buat satu lagi tab untuk SKEM. And then kat sini saya ada banyak lagi lah, SEEL, SKEE. So yang ni untuk semester lepas ni SKEE kita ada 3 orang. Dan ini daripada section 6, so kita boleh tahulah dia daripada section 6. Okay. SEEL. SEEL ni ada daripada section 1 dengan section 3. So kalau nak buat manual ni memang jenuh jugalah sebab ada banyak section kan. Banyak section. Tapi dengan kaedah ni kita boleh dapat terus. Okay. Alright, so dan seterusnya yang last kali. So kita dah pergi yang kepada yang last kali ni. Ialah additionally as a coordinator, sebab kita nak kena present CSR. Okay. So inilah yang selalu saya buat. So saya akan sediakan benda ni, sebenarnya slide ni sebab dia sama je kan, kebanyakan konten dia sama setiap semester. Jadi tak susah sangatlah untuk sediakan tu. Cuma yang lecehnya ialah yang nombor-nombor tadi itulah. Yang nombor-nombor tadi tu. So apa yang saya buat ialah sebab kita boleh just tarik je semua markah tu masuk dekat dalam slide. So macam kita nak transfer data to Google Slides. Okay, so kita ada tadi yang dekat CASR tadi, coordinator file. So apa yang kita boleh buat ialah kita just copy je, copy punya table tu. Contohnya yang ini, kita ada ni, kita copy. Yang ni, just highlight dia. Right click, copy. Okay. So bila dah copy, so kita pun pergilah dekat class presentation ni. Okay, let me demo it. Just copy. And then katalah kita nak letak kat sini. And then paste. Tapi masa kita paste tu kita link to spreadsheet. Kita buat yang tu. And then kita paste. Okay, and of course kadang-kadang dia punya table tu dia tak berapa cantik macam ni. Jadi kita just adjust je lah. Itu kita adjust je lah bagi dia cantik sikit. Okay, so oops. Jadi supaya nanti kita boleh dapat yang dia cantik lah. So kita boleh distribute column, so nanti dia dapat satu. Dan yang ini kita tak perlu tunggu semua pensyarah habis isi. So kita biarkan je. Buat awal semester kita biarkan. Nanti bila pensyarah masuk markup, dia akan update still. So contohnya katalah saya ubah ni. Hopefully link dia betul, So katalah saya ubah dekat yang dekat exam lah, exam nanti dia ada banyak sikit berubah kan.
So masa kalau kita delete dekat situ, markah akan berubah lah. So markah akan berubah. Dia akan keluar yang ni, update. So nanti sampai sebelum presentation, so kita just klik update, nanti dia akan ubah lah. So saya tak perasan dekat mana yang diubah, tapi dia dah ubah. Okay, so kita boleh just prepare benda ni awal semester, and then tunggu je pensyarah masukkan markah. Okay. Set balik, kita ada markah tu tadi. So nanti kalau kita tunggu tu nanti akan keluar lah. Kalau tak keluar tu biasa kita refresh, nanti dia akan keluar lah. Okay, sebab mungkin dia belum sampai lagi internet itu. Okay, so itulah yang saya buat tiap-tiap semester supaya kerja tu sebagai koordinator lebih mudah, kan, lebih efisien lah. So yang lain-lain ni ada banyak lagi lah yang lebih advance. Kita ada self formatting, macam tadi tu, macam mana warna boleh warna merah, kan. So dan saya boleh ada katakan color-color yang cantik table tu. So sebab selalu kita ada benda ni, so kita buang just katakan ada grid line, grid line tu tak cantik, so kita buangkan grid line, bagi warna tu ada color di line-line sikit. So iaitu banyak lagi lah untuk kalau kita nak belajar yang tu. Okay. So dan sorry. Yang tadi lepas letak table dalam Google Slides tu, how about the graph? Yang next page ada graph. Alright. Okay, yang satu lagi ialah yang saya selalu buat ialah saya tukarkan dia kepada graph. Yang inilah. So graph-graph ni sebenarnya ada dekat dalam file coordinator. Ini semua ada dalam file coordinator. So generate all the graph dekat sini. So saya adalah table-table dia tu untuk saya generate graph. Ya, contohnya lah PLO score, yang ni ialah previous semester, yang ni current semester. So sampailah katakan yang ini. Yang ini ialah grade distribution untuk semua section, yang ada 6 section. So yang ni pun sama juga, kita Ctrl C, copy, and then just kita pastekan dia. So pastikan kita link to spreadsheet, dan kita dapat graph tu kat situ. Bila pensyarah masukkan markah, dia akan berubah. Okay. So bila baru masuk tu kadang-kadang dia tak berapa clear. Dia macam ada kabur sikit tu. Tapi biasanya saya tengok nanti, saya pun tak pasti kenapa. Tapi nanti kadang-kadang lama-lama dia jadi lebih sharp sikit. Bahagian tu. This graph itu perlu generate di Google Sheet, lepas tu copy masuk ke slide dan link. Dia bukan generate dekat slide lah. Bukan. Okay. Sebab kalau kita generate dekat slide, nanti dia tak boleh berubah lah. Update. Oh, okay. So kita generate dekat sini and then copy paste masuk kat sana. So everything must be from Google Sheet lah, daripada Google Sheet. Yang ni saya rasa masing-masing tahu kot macam mana nak generate ni, sebab bukannya susah sangat kan. Yang ni just kalau yang ni kita ada section, semua tu just highlight and then boleh right click. Kalau tak right click pun dekat sini ada insert graph ke, yang ni insert chart. So kita boleh buat macam tu lah. And then boleh buat some customization sikit lah, apa dia punya axis dia, nak rupa dia macam mana. Okay. So supaya kita boleh dapat graph yang ni lah. So tapi selalu saya present panel tak tengok pun graph ni. So nombor tu lagi penting kan. Cuba cantik sikit lah bila ada graph. Okay, yang lain-lain ni saya rasa kalau kita nak pergi lebih advance lah, lebih-lebih lagi yang macam kalau untuk FYP dengan capstone saya ada banyak guna yang ni. Data validation, name range. Inilah semua untuk memudahkan kita tulis formula tu lah. Tulis formula tu akan lebih mudah kalau kita ada perkara-perkara ni. Okay, and then tapi yang penting yang ini, protected sheet and range ni, saya rasa yang ni tak cukup masa untuk kita bincangkan hari ni. Mungkin kita kena ada bengkel-bengkel yang lain ke. Sebab yang ni sangat penting. Sebab kalau kita sediakan satu file, kita bagi dekat pensyarah, macam yang tadi tu, kita kena pastikan yang pensyarah hanya boleh ubah range yang tertentu sahaja.
Kalau tak nanti habis semua. Okay? Ataupun nanti mungkin senyap-senyap dia tukar formula. Kan nanti dah tak sama dengan yang lain. So jadi bagusnya ialah awal semester kita bincang dengan semua orang macam ni kita nak buat, and then kita buat protected sheet supaya semua orang selamat. Kan, semua orang selamat. Jadi kita boleh yang itulah. Sama macam siapa yang buat capstone, lab, digital, kan, FYP. So cuma ada tempat-tempat tertentu saja yang boleh ubah, yang lain semua tak boleh ubah. Itu untuk safety lah, untuk safety. Troubleshooting normally kalau ada masalah refresh je. Okay, yang ni je lah, satu je lah saya tulis hari ni. Of course ada lagi yang lain-lain, tapi kebanyakannya kalau ada masalah refresh saja. Ataupun close file and then open balik, biasanya dia okay balik. Okay, so yang lebih advance tu ada, tapi saya tak akan bincangkan hari ni lah. So bila ada masalah refresh. Okay, so habis dah slide saya untuk hari ini. Jam pun dah hampir 3:30. Jadi kalau ada apa-apa soalan, kalau tak ada tak soalan ataupun cadangan ke? Ada template kosong yang boleh di-share to all the coordinators, so kita boleh masukkan macam yes, template ni ialah saya sebenarnya tengah tunggu perancangan daripada school, sebab macam JKP apa semua pun ada kata, cuma saya tak tahu sejauh mana dia punya decision tu untuk gunakan benda ni untuk semua kursus. Ya, tapi itu mungkin Dr. Asniza boleh jawablah sejauh mana nak gunakan. Jadi kalau betul nanti benda tu jalan, saya akan sediakan template lah. Saya akan sediakan template untuk semua orang. Okay, thank you very much. It's very very helpful. Saya rasa ramai yang bersetuju. Kalau tak jadi pun insyaAllah mungkin saya boleh buat template yang tadi tu dan saya boleh share kan lah. Itu mungkin tak ada masalah lah. So either way, template saya boleh share kemudian. Tapi kalau jadi JKP school kata nak kena pakai, saya rasa saya kena prepare yang lebih proper untuk saya sharekan kepada semua. Okey, ada lagi? Soalan Dr. Musa. Ya, Dr. Hafiz. Okay, masa kira markah tu dia punya rounding punya polisi macam mana? Setiap kerja khusus boleh round up tu nombor bulat ataupun jumlah final total yang round up. Itu soalan yang sangat-sangat bagus lah tu. Saya rasa yang itu selama ni apa yang kita amalkan ialah itu terpulang pada setiap kursus kot. Saya rasa polisi school macam tu saya rasa. So jadi terpulang lah, jadi even template ni kita boleh buat. Kalau kita nak round markah test, kita round kan. Assignment kita nak round kan, kita round kan. Okay. And even sebenarnya DSP sebenarnya kita setuju, semua pensyarah yang mengajar DSP setuju. Kalau markah tu katakan 74, kita auto jadi 75. Okay. Tapi saya rasa itu bergantung kepada setiap kursus dan pensyarah lah. Bergantung pada setiap kursus dan pensyarah. Tapi kalau DSP memang kita setuju. Kalau 74 naik je terus automatik. Jadi memang saya dah sediakan calculation tu. Tak payah susah-susah. Memang dia akan tambah 1. So itu lebih daripada rounding tadilah kan. So tapi kena check boleh lah dengan school. Dr. Asniza ke mungkin boleh, kalau Dr. Asniza ada ke apa kita punya polisi lah tentang perkara macam tu lah. Okay. So tapi template boleh buat lah, template boleh buat. Itu sebab kita boleh customize yang entry marks tu, yang assignment, test dengan exam. Ya, Dr. Hafiz Okey. Sebab ada section berbeza pun kadang-kadang lain pensyarah, lain polisi dia. Itu sebab dalam DSP memang awal semester kita cuba dapatkan persetujuan semua orang apa yang kita nak buat, jadi kita akan sama ratakan. Kalau kita nak round, kita round. So itu apa yang DSP buat lah. Khusus lain saya tak pasti.
Dr. Musa ada masa untuk share sedikit sebab saya ternampak yang capstone ada peer review. Yang itu pun menggunakan Google Sheet ke? Okey. Untuk yang itu, pelajar isi Google Form. Ya ini, untuk capstone, pelajar dia akan isi Google Form. Ini Google Form peer review. So semua Google Form ni dia akan masuk ke lead coordinator file. So itu kita set lah, itu boleh set. Maksudnya Google Form tu kita boleh linkkan kepada kita punya coordinator file ni, lead coordinator ni. Dan semua calculation kita buat dalam lead coordinator file. So kat situ lah kita ada calculation ni. Saya rasa saya pernah share dengan Dr. Aileen dulu cara nak kira. Tapi peer review tu saya tak implement lagi masuk lab. So saya kena dig out lagi buat. Yang saya ingat ialah formula macam mana nak kira peer review. Ya, betul. Oh, Dr. Musa bagi formula tapi template tu belum ada. Saya tak minta lah masa tu. Sebab dia embedded dekat dalam lead coordinator file ni. So dia ada dekat dalam tu lah. Maksudnya kalau nak kemudian tu mungkin kita boleh bincang lain. And then kita boleh keluarkan lah template tu. So itu yang bagusnya dalam Google Sheet ni. Setiap sheet itu, setiap tab tu sebenarnya kita boleh keluarkan. Kita boleh keluarkan dan kita boleh pakai terus. So jadi kalau nak implement kepada makmal tahun 3, kita boleh keluarkan dan masukkan ke dalam makmal tahun 3 dan kita integrate je lah. Integrate terus. Ya, memang nak. Ada banyak lagi upgrading perlu buat. Thank you so much. Nanti kita bincang yang tu kemudian. So ada lagi ke? Kalau tak ada mungkin saya kembalikan kepada Dr. Rashidi. Dr. Rashidi tadi. Dr. Ahmad Syahidan. Syahidan Dr. Syahidan Rashidi pula. Okey, baik. Terima kasih Dr. Musa. Ada lagi ke soalan sebelum kita tutup majlis kita? So saya harapkan perkongsian kita hari ini dapat membantu kita lah dalam menangani masalah pengisian markah kita setiap semester kan. Jadi perkongsian Dr. Musa hari ini memang sangat bagus lah. Saya rasa semua berminat lah. Okay, kalau jual laku ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak ingatkan before kita keluar daripada meeting ni, mohon untuk isi kehadiran. Kita ada form pada chat lah. Okay. Dr. Muhtar ada persoalan Dr? Tak, saya tak ada soalan, tertekan tadi. Terima kasih banyak-banyak Dr. Musa. Terima kasih. Okay. Dr. Syahidan. Ya, terima kasih. Baik. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita berhenti setakat ini. Terima kasih atas kehadiran semualah. Okay, so saya tutup majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sabar. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Ingatkan attendance. Dr. Mastura bagi attendance ya. Attendance ada dekat link ya. Dah ada dekat chat. Dekat chat, ya. Terima kasih Dr. Musa, Dr. Syahidan. Terima kasih